Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Ketua WIP yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan barisan ahli-ahli majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Misbah bin Yunus, Tuan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Insinyur Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayu, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan, barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekallah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah agar kami ke jalan yang mendapat keredaan-Mu. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iaitu berpindah kepada perkara 2, menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempenguruskan mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2022 dengan hormat takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ketua WIP, ahli majlis serta barisan ahli majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala
kerana dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnianya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh MBJB bilangan 6 tahun 2022. Pada awal ucapan saya pada hari ini, ingin saya mengambil perhatian semua terhadap amanat yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada 14 Jun yang lalu. Secara tuntasnya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah mengenetengahkan agenda maju Johor yang merangkumi 6 teras utama yang akan membawa negeri Johor ini ke arah sebuah negeri yang maju dalam segenap aspek dan perkara. 6 teras utama ini merangkumi teras tadbir urus kerajaan yang berasaskan good governance dan mengetepikan kerenah birokrasi, teras pembangunan ekonomi melalui tarikan kepada pelabur-pelabur luar, teras pemerkasaan jaringan keselamatan sosial yang merangkumi penyelesaian isu kemiskinan dan kerentanan, pembinaan modal insan, pemerkasaan wanita dan kanak-kanak, peningkatan tahap kesihatan serta pendapatan rakyat, teras penyediaan kemudahan dan keperluan asas seperti kemudahan infrastruktur, kemudahan perumahan, bekalan air bersih dan terawat, bekalan rangkaian internet yang menyeluruh serta jaminan bekalan makanan, teras keselamatan, kebersihan dan alam sekitar, dan yang terakhir adalah teras orang muda Johor. Di sini saya ingin menjelaskan bahawa MBJB mendukung penuh sasaran dan aspirasi yang telah digariskan oleh kerajaan negeri ini dalam memberikan perkhidmatan terbaik bagi memenuhi ke-6 teras maju Johor. MBJB akan menggunakan segala kapasiti yang ada bagi melaksanakan usaha-usaha merealisasikan hasrat kerajaan negeri serta dalam pada masa yang sama memenuhi keperluan para pemegang taruh MBJB, terutamanya warga bandaraya pada masa kini. Dalam pada itu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor juga telah menetapkan suatu kempen, iaitu kempen Johor Bersih yang akan dilancarkan pada 2 Julai 2022 ini, di mana setiap pihak berkuasa tempatan telah diberikan sasaran petunjuk prestasi utama ataupun KPI 100 hari untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan di kawasan masing-masing. Saya ingin memaklumkan bahawa MPJB telah mengambil inisiatif lebih awal sebelum KPI ini ditetapkan dalam memastikan bandaraya Johor Bahru ini kekal bersih, indah dan ceria. Inisiatif yang diambil MPJB ini adalah melalui usaha cuci bandar, di mana sebanyak 4 unit dalaman MPJB dengan kekuatan seramai 30 anggota bersama-sama SWM Environment Sdn Bhd digerakkan setiap hari untuk melaksanakan aktiviti cucian di sepanjang laluan pejalan kaki di pusat bandar Johor Bahru ini. Selain itu, pada 13 Jun yang lalu, saya bersama-sama dengan warga kerja MPJB telah turun beramai-ramai ke sekitar pusat bandar bagi melaksanakan program bersih bandar pada waktu malam, memandangkan ianya waktu yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti pembersihan setelah waktu perniagaan tamat. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah seperti aktiviti litter picking serta mencuci laluan pejalan kaki bersama-sama pihak SWM, SW Corp, kaca Sdn Bhd, MRT Corporation, sukarelawan Southern Volunteers, Persatuan Peniaga Bazar Karat serta para peniaga di pusat bandar Johor Bahru. Program ini akan diperluaskan ke kawasan yang lain dan akan dibuat dari semasa ke semasa, bukan sahaja sebagai acara one-off, tetapi ianya untuk memupuk amalan menjaga kebersihan di kalangan warga bandaraya, terutamanya para peniaga di sekitar pusat bandar. MBJB amat mengalu-alukan individu, persatuan serta mana-mana NGO yang ingin turut serta dalam aktiviti ini, selain mengharapkan agar ianya menjadi aktiviti seterutin harian kita semua untuk sama-sama menjaga kebersihan bandaraya ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa MBJB akan mengadakan program bersih bandar pada hari Sabtu ini, 2 Julai 2022, yang akan bermula di bangunan Direktorat Penguatkuasaan Sungai Sigit pada jam 8 pagi bersempena dengan Majlis Pelancaran Johor Bersih 100 hari peringkat MBJB yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Sehubungan dengan itu, para peniaga setempat serta orang ramai yang ingin turut serta dalam program ini adalah amat digalakkan. Para hadirin yang saya hormati sekalian,
semenjak pintu sempadan Malaysia dan Singapura dibuka pada 1 April 2022, didapati terdapat peningkatan kenderaan kereta dan motosikal di dalam pusat bandar Johor Bahru. Pertambahan kenderaan ini menyebabkan kesesakan lalu lintas dan diburukkan lagi dengan pemandu yang meletakkan kenderaan di tepi jalan yang bukan tempat meletak kenderaan yang dibenarkan. Kenderaan yang diletakkan di tempat yang tidak dibenarkan perlu diambil tindakan supaya tidak mengganggu lalu lintas dan memberi imej yang kurang baik di pusat bandar Johor Bahru. Untuk makluman warga bandaraya, MPJB tidak dapat menyediakan tempat letak kenderaan khas yang luas dalam pusat bandar kerana tiada reserve kerajaan di dalam pusat bandar. Bagi penyelesaian jangka pendek, MPJB kini sedang dalam proses perbincangan bersama pihak swasta yang memiliki tanah yang belum dibangunkan di pusat bandar supaya dijadikan tempat berkenaan tempat letak kenderaan sementara. Selain daripada pemilik-pemilik bangunan komersial yang tidak beroperasi di sekitar bandaraya Johor Bahru untuk dibuka bagi tujuan yang sama. Untuk makluman juga, MPJB telah merancang untuk menyediakan perkhidmatan shuttle bus di dalam dan di pinggir pusat bandar bagi memudahkan orang ramai memasuki pusat bandar tanpa membawa kenderaan mereka ke pusat bandar. Perkhidmatan shuttle bus ini akan dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan dapat membendung kenderaan yang diletakkan tanpa kebenaran di pusat bandar. Untuk penyelesaian jangka panjang, MPJB berharap perkhidmatan pengangkutan awam yang telah dirancang seperti Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit dan landasan berkembang KTMB dapat dilaksanakan dan disiapkan mengikut jadual yang dirancang. Kedua-dua perkhidmatan pengangkutan awam ini amat penting untuk memudahkan orang ramai yang berada di luar daerah Johor Bahru dan di dalam kawasan Johor Bahru masuk ke pusat bandar tanpa membawa kenderaan mereka. Selain memberi sokongan kepada operasi Rapid Transit System Johor Bahru Singapura yang dijangka akan beroperasi pada tahun 2026. MPJB juga amat mengalukan langkah Kerajaan Negeri Johor untuk mengkaji pembangunan transit aliran ringan ataupun LRT Johor Bahru bagi mengatasi isu kesesakan sekaligus menyepadukan sistem pengangkutan di bandaraya ini. Di samping itu, MPJB juga mendapati tempat letak kenderaan berbayar yang dimiliki oleh pihak swasta di dalam kawasan pusat bandar masih mempunyai kapasiti untuk menampung sebahagian keperluan letak kenderaan dan menggalakkan agar orang awam menggunakan kemudahan tersebut. Para hadirin yang saya hormati sekalian, pada 25 Jun yang lalu, saya telah berkesempatan untuk bersama-sama penduduk kampung Datuk Sulaiman Menteri dalam program Jarayawara Bahasa dan Baca bersama-sama komuniti siri 1 di Taman Permainan Kanak-kanak di Jalan Bunga Melati, KDSM. Di dalam program tersebut, saya telah merasmikan kios bacaan komuniti yang telah dibangunkan hasil inisiatif dan kerjasama daripada pihak Perpustakaan Sultan Ismail, Rotary Club of Johor Bahru Central, Happy Riders Connect serta penduduk kampung Datuk Sulaiman Menteri. Kios bacaan, perpustakaan terbuka ataupun Little Free Library adalah satu konsep baru dalam perpustakaan di mana satu sudut bacaan diwujudkan di kawasan-kawasan taman, perhentian bas, ruang-ruang awam dan sekitar kawasan perumahan dalam menggalakkan masyarakat membaca. Kios bacaan ini adalah berskala kecil dan menyediakan bahan bacaan baharu dan terpakai atau sumbangan dari orang ramai dan NGO untuk dijadikan bahan bacaan penduduk sekitar. Sudut kios bacaan ini lebih terbuka bagi memudahkan penggunaan bahan bacaan dari orang ramai. Sama ada untuk meminjam, menukar dengan bahan bacaan lain atau menyumbang yang baru. Usaha mewujudkan kios bacaan komuniti ini harus dicontohi dan diaplikasikan di komuniti-komuniti lain kerana ianya memberi pelbagai manfaat kepada anak-anak muda, ibu bapa, golongan belia selain ianya adalah sebuah manifestasi kerjasama yang erat yang boleh wujud di antara MPJB bersama NGO dan komuniti setempat. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam program ini pula dapat melahirkan generasi yang celik ilmu, berketerampilan dalam berbahasa, mengamalkan aktiviti membaca buku, di samping menggalakkan masyarakat tanpa mengira kaum untuk saling bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan lagi, pihak NGO serta komuniti setempatlah yang menggerakkan aktiviti di situ serta menyumbang idea dan kreativiti
dengan mewujudkan sistem aplikasi atas talian bagi kemudahan pinjaman dan pemulangan buku di kios berkenaan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ahli Majlis Zon Bakar Batu, Perpustakaan Sultan Ismail, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, Rotary Club of Johor Bahru Central, Happy Riders Connect dan penduduk sekitar atas program yang dijayakan ini dan berharap agar ianya dapat diperluaskan pada masa-masa akan datang. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pemakluman kepada warga Bandaraya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Syarif bin Abdul Samad atas pelantikan sebagai pengerusi Yayasan Bandaraya Johor Bahru yang baru. Dalam masa yang sama, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Mazlan bin Bujang atas khidmat bakti yang dicurahkan selama beliau menerajui Yayasan Bandaraya Johor Bahru. Kedua, MPJB akan menganjurkan program JB Wake Up Car Free Day pada 16 Julai 2022 bermula jam 7 pagi hingga 10 pagi di hadapan pejabat MPJB Jalan Dato' On. Penyertaan program Car Free Day yang dijalankan pada bulan lalu amatlah memberangsangkan. Justru, warga Bandaraya sekali lagi dijemput hadir beramai-ramai pada 16 Julai ini untuk sertai pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti berjoging, berjalan kaki, berbasikal, liga kampung, pameran serta lain-lain program menarik sesuai untuk setiap isi keluarga. Dalam pada itu, saya ingin memaklumkan bahawa akan mendapat berapa penutupan jalan utama sempena Car Free Day ini. Hubungan ini, saya ingin menasihatkan agar warga Bandaraya menggunakan laluan alternatif serta meletakkan kenderaan di kawasan-kawasan yang telah dibenarkan. Seterusnya, Jabatan Lanskap MPJB akan menganjurkan kursus penyelenggaraan lanskap dan arboriculture 2022 bermula 5 hingga 7 Julai 2022 bertempat di Opero Hotel South Key Johor Bahru. Terdapat 2 kursus yang ditawarkan iaitu penyelenggaraan lanskap pokok renek dan taman awam serta penyelenggaraan arboriculture dan cantas tebang. Para kontraktor penyelenggaraan lanskap serta orang awam yang berminat untuk mendaftar boleh menghubungi urustia di Jabatan Lanskap untuk maklumat lanjut. Untuk makluman semua, penyertaan kursus adalah terhad kepada 120 peserta terawal sahaja. Setakat ini saja ucapan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya, perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 31 bulan Mei 2022. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya Jayasirin Al-Haki Gopal membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 31 hari bulan Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya Abdul Aziz Baru Talib menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 5 2022 bertarikh 31 hari bulan Mei 2022 tujuh diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 20 hari bulan Jun 2022. Yang berbahagia Datuk Kongsi, saya Abdul Talib bin Alas membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 6/2022 bertarikh 20 Jun 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya Saadia binti Husin menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 6/2022 bertarikh 20 Jun 2022 tujuh diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 15 hari bulan Jun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Datuk Kongsi. Saya Nizam Syah bin Mak Yunus membawa usul supaya
penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 15 hari bulan Jun 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Saya Sami bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6/2022 bertarikh 15 Jun 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3 menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 13 hari bulan Jun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Abdul Aziz bin Abdul Talib membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 13 hari bulan Jun 2022 bagi diterima dan diluluskan. Penyata jawatankuasa alam sekitar bilangan 6/2022 bertarikh 13 Jun 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Bacaan semula bagi sokongan. Dipersilakan oleh majlis. Assalamualaikum. Saya Abdul Latif Ismail menyokong usul tersebut. Saya ulangi, penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 6/2022 bertarikh 13 Jun 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata jawatankuasa perlesenan bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 20 hari bulan Jun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengerusi, saya Ziti Zanariah binti Masiran membawa usul supaya penyata jawatankuasa perlesenan bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 20 hari bulan Jun 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Bakar bin Ali menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa perlesenan bilangan 6/2022 bertarikh 20 Jun 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5 menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 15 hari bulan Jun 2022. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk, saya Hajar Roziati binti Haji Osman membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 15 hari bulan Jun 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya Zulkifli bin Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6/2022 bertarikh 15 Jun 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 20 hari bulan Jun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Suhaimi bin Ahmad membawa usul supaya penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 20 bulan Jun 2022 bagi terima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk, saya Roland Lim menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 6/2022 bertarikh 20 Jun 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 10 Palang 2022 bertarikh 29 bulan Mei 2022. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 11 Palang 2022 bertarikh 13 Jun 2022 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 23 bulan Jun 2022. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 10 2022 bertarikh 29 Mei 2022. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 11 2022 bertarikh 13 Jun 2022 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 12 2022
bertarikh 23 Jun 2022. Seterusnya perkara 6, usul penangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Bandar, saya Muhammad Isa bin Muhammad Basim membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 28 Jun 2022 ditangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faizal Abdul Rahman menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 6 2022 bertarikh 28 bulan Jun 2022 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Pada Yang Berhormat Datuk Bandar, Tuan Haji Setiausaha, Puan Hajah IR Timbalan Setiausaha, Datuk Ketua WIP, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli ex officio, para wartawan dari media massa, serta semua yang hadir pada mesyuarat penuh bilangan 6 Palang 2022 hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi pada pagi ini sekali lagi kita dapat berhimpun bersama-sama dalam suasana yang harmoni dan selesa di dalam Dewan yang mulia ini. Di kesempatan ini, ingin saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi rakan-rakan terutamanya dari MBJB yang telah dan akan pergi menunaikan haji bagi tahun Masihi 1443 Hijrah ini. Serta mendoakan rakan-rakan semua mendapat haji dan hajah yang mabrur dengan segala amalan diterima Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Amin. Alhamdulillah, hampir 3 bulan sepadan negara di negara Johor, di antara Johor dan Singapura telah selamat dibuka semula. Setelah hampir 2 tahun ditutup, pada orang awam dan seterusnya memberikan berita gembira kepada kaum keluarga, sahabat handai dan yang paling utama, para peniaga di negeri Johor khususnya dalam sektor ekonomi termasuklah industri pelancongan, perhotelan, pakaian, makanan, aksesori kenderaan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya, dengan pembukaan sepadan ini dapat menarik sedikit nafas lega buat mereka, para peniaga semua. Kita juga semua sedia maklum di mana kebanyakan peniaga-peniaga di kawasan pentadbiran MBJB khususnya hampir majoritinya bergantung dari pelancongan, dari pelancong negara jiran, khususnya Singapura. Pagi ini bukanlah niat saya untuk bicara lebih lanjut berkenaan perkara ini, tetapi lebih kepada perkara pokok yang mana selama tempoh saya menjadi ahli majlis di MBJB ini. Tahun ini masuk penggal kedua saya telah menjadi ahli majlis di zon Dato' On Kangkar Tebrau dan kemungkinan besar penggal khidmat saya sebagai ahli majlis MBJB akan tamat pada bila-bila masa. Justru itu besarlah harapan saya agar segala aduan dan permasalahan rakyat yang diadukan di zon saya dapat diberikan perhatian dengan sewajarnya dari pihak yang berwajib dan sekaligus dapat membantu menyelesaikan permasalahan rakyat di sekeliling. Akhir kalam dari saya, jangan jadikan alasan selepas tidak menjadi ahli majlis sebagai satu halangan untuk tidak bersilaturahim antara satu sama lain. Kerana silaturahim juga dilakukan dengan pelbagai cara. Jika tidak dapat bertemu secara fizikal, maka bolehlah kita diganti dengan pertemuan secara maya dan sebagainya. Jarak persaudaraan harus tetap kita dekat. Jabatan perhubungan antara keluarga, rakan-rakan dan masyarakat harus tetap dibentangkan. Sekian dahulu ucapan penangguhan saya pada pagi ini, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, yang berbahagia rakan-rakan di majlis, saya hormati Tuan Setiausaha serta Puan Timbalan Setiausaha, Ketua Jabatan, Officio serta ahli syarat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpah rahmat darinya kita berkesempatan untuk hadir bersama pada mesyuarat penuh pada kali ini. Yang hormat Datuk serta hadirin sekalian, saya ambil hanya sedikit masa untuk menyambung daripada apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan.
Saya rasa kita kini dalam keadaan agak sedikit tertekan. Ekoran dari berbagai perkara yang menjadi hambatan. Pemimpin negeri membuat pemantauan, rakyat pula bangkit berbagai aduan. Ditambah pula kita hanya diberi 100 hari untuk buat pemulihan dalam soal kebersihan, jalan dan juga pengindahan. Dari 100 hari itu, 1/4 telah pun berjalan. Yang berbaki hanya 3/4 untuk kita ambil tindakan. Itulah masa untuk kita merancang dan melaksanakan. Tapi Yang Berhormat Datuk, apa yang saya perhatikan, kita ada masalah dan juga kekangan. Dalam nak memastikan pencapaian, hanya sebahagian kecil sahaja untuk kita lakukan. Tetapi sebahagian besar lagi kepada mereka-mereka pemegang konsesi yang telah ditetapkan. Kita merancang, mengatur dan menggerakkan semua jabatan. Tapi mereka biasa-biasa saja. Tiada lagi penambahbaikan. Malah penghuni bandaraya makin bertambah rungutan. Terutama dalam soal kebersihan, penghuni bandaraya anggap kita pungut cukai tapi tiada perkhidmatan. Sampah bersepah sama ada sampah harian maupun sampah longgokan. Longkang tersumat dipenuhi pasir dan juga batu-batuan. Pemotongan rumput dipotong tak ikut jadual yang telah ditetapkan. Hasil cukai kita buat bayaran kepada SW Corp tanpa buat pemotongan. Dengan harapan mereka memberi perkhidmatan yang memuaskan. Tapi setakat ini ianya amat mengecewakan. Kita tak dapat seperti yang diharapkan. Banyak perkara-perkara atau pertindakan apabila ada aduan. SOP kerja juga diabaikan. Sehubungan itu Yang Berhormat Datuk serta hadirin sekalian, mungkin tiba masanya untuk kita fikirkan dalam menentukan hasrat dan impian, kita buat agar rakyat mendapat kepuasan. Maka mulakanlah langkah dengan mengambil tindakan. Kiranya kerja tidak memuaskan seperti yang diharapkan, saya cadangkan supaya kita mengambil tindakan buat pemotongan. Walaupun termaktub dalam perjanjian, kita tidak dibenarkan buat pemotongan, tapi itu perjanjian yang amat menekan. Sewajarnya kita tuntut pertimbangan yang penuh keadilan supaya rakyat terbela dan kita pula tidak dipersalahkan. Mungkin agaknya bahagian undang-undang boleh melihat dari sudut perundangan. Kami di peringkat ahli majlis sepakat ingin buat memorandum untuk dihantar kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Datuk hadirin sekalian, sebenarnya banyak lagi yang nak saya sampaikan, tapi takut nanti ingin berlarutan dalam soal kebersihan dan juga jalan serta keceriaan dan keselamatan. Cuma seperkara untuk kita sama-sama renungkan dalam kita memikul tanggungjawab di pihak berkuasa tempatan, tempat yang rakyat letakkan harapan dan sandaran, supaya ianya setanding dengan negara jiran dan yang lebih penting sebuah negara Islam seperti yang diajarkan. Saya merujuk kepada jiran yang diiktiraf berada di kelompok 10 negara yang memenuhi ciri-ciri sebuah negara yang sepatutnya ataupun yang telah digariskan. Penilaian yang dibuat bukan berdasarkan bilangan ataupun ramainya penganut ataupun penduduk Islam, tetapi diukur daripada amalan. Seperti yang digariskan dalam Al-Quran, yang mementingkan soal kebersihan,
pembangunan ummah, ekonomi, pendidikan dan keselamatan. Betapa kita tidak dilihat seperti mana yang digambarkan, tidak mengikut seperti mana ajaran. Kita berada jauh di belakang dengan angka lebih 30-an dalam ranking yang telah dicadangkan. Berbanding negara bukan Islam, mengutamakan kebersihan, pembangunan, pendidikan dan keselamatan. Itulah hasil kajian oleh seorang profesor, iaitu Hussein Askari daripada University George Washington bersama seorang penulis Indeks Islamic City yang menilai menggunakan pengajaran yang Al-Quran sarankan. Kalau ikut kajian, tempat pertama negara island sebagai pilihan, di mana kadar jenayah, keamanan, kebajikan, kebersihan jauh lebih baik berbanding negara berjenama Islam. Itu belum lagi dilihat produktiviti, mutu kerja dan ketaatan atas dan juga atas kebertanggungjawaban, di mana negara-negara ini jauh di hadapan. Hubungan itu yang buat Datuk, terutama sumbangan Datuk serta ahli mesyuarat sekalian, terutama kepada mereka yang diberi tanggungjawab dan diletakkan harapan. Kalau sekarang ini kita terlanjur dengan kealpaan, baliklah semula ke pangkal jalan. Perbaiki segala silap dan kelemahan. Kita bekerja bukan sekadar untuk mencari makan. Lebih daripada itu, kita perlu jujur amanah dengan penuh kebertanggungjawaban. Fardu ain menjadi kewajipan. Fardu kifayah jangan sekali-kali kita tinggalkan. Bekerja dalam mencari keredaan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Dengan ditunjukkan jalan kebenaran, kita bekerja bersama sebagai satu pasukan. Mudah-mudahan bersih bandaraya, indah serta terjamin keselamatan. Di penghujung kata, maaf jika ada yang terkilan. Ikhlas dari saya untuk kebaikan. Ucapan di penghujung tempoh macam saudara ataupun rakan saya sebutkan. Terima kasih terutama kepada Yang Berhormat Datuk Bandar yang banyak idea dan pandangan. Beliau saya lihat cekap dalam pentadbiran. Banyak cetusan idea dan berwawasan. Perlu dibantu dan diberi sokongan. InsyaAllah bandaraya akan maju jika ada kesepakatan. Kesempatan juga tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Sahril yang dilantik sebagai pengurusi yayasan. Dan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Mazlan yang menaburkan bakti di dalam yayasan. Sekian, mohon maaf atas segala ketelanjuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Bandar, barisan ahli majlis, Tuan Seusaha, Timbalan Seusaha, ahli-ahli ex officio, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2022 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan menekankan Dewan. Pada hari ini dan sedang mesyuarat dipermohon untuk berdiri.